Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan serta tidak lupa pensyarah saya yang saya kasihi lagi saya hormati. Hari ini kami dari kumpulan RIMS akan membentangkan soalan e-pembelajaran interaksi 7 iaitu keberkesanan memo dan surat rasmi sebagai bentuk komunikasi atas ke bawah. Seterusnya, apakah itu keberkesanan memo dan surat rasmi sebagai bentuk komunikasi atas bawah? Memo dan surat rasmi memainkan peranan penting dalam komunikasi atas ke bawah di dalam organisasi. Sebagai medium utama untuk menyampaikan arahan formal, format yang jelas dan gaya yang berwibawa memastikan maklumat disampaikan dengan berkesan kepada kaki tangan. Ciri-ciri ini membolehkan memo dan surat rasmi menjadi alat komunikasi yang efektif untuk pihak pengurusan menyampaikan maklumat penting, mengarahkan tugas dan mengekalkan autoriti dalam organisasi. Seterusnya, bentuk komunikasi atas ke bawah. Apa itu komunikasi atas ke bawah? Ianya ialah penyampaian maklumat dari pihak atasan kepada bawahan dalam struktur organisasi. Ia memastikan arahan dan maklumat penting sampai kepada seluruh kaki tangan secara jelas dan tepat. Seterusnya, memo dan surat rasmi. Memo dan surat rasmi merupakan medium utama untuk menyampaikan komunikasi atas ke bawah. Memo dan surat rasmi juga menjadi alat yang formal dan berwibawa bagi pihak pengurusan untuk mengeluarkan arahan instruksi kepada kaki tangan. Seterusnya, ini jelas dengan menggunakan kaedah ini, cara penyampaian maklumat kita akan menjadi jelas dan tepat. Ianya kerana pertama, format yang formal. Memo dan surat rasmi mempunyai format yang jelas dan padat, memastikan mesej tersampaikan dengan berkesan. Ini mengurangkan risiko salah tafsir di kalangan penerima. Dan yang kedua, mengurangkan risiko salah tafsir, iaitu gaya penulisan yang formal dan baku dalam memo dan surat rasmi dapat memastikan maklumat disampaikan dengan tepat tanpa ruang untuk salah faham. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Thaqif Ahmad. Baiklah, terima kasih Saudara Raja. Mari kita pergi ke sebab yang berikutnya. Sebab yang berikutnya adalah memo dan surat rasmi ini dia membawa pendekatan yang formal dan berwibawa. Pertama sekali adalah authority message. Gaya penulisan formal dalam memo dan surat rasmi meningkatkan authority message yang disampaikan. Ini menjadikan arahan dan instruksi lebih dihormati dan dipatuhi oleh kaki tangan. Kepatuhan kaki tangan. Pendekatan formal dan berwibawa dalam komunikasi atas ke bawah melalui memo dan surat rasmi memastikan kaki tangan memberi perhatian dan mematuhi arahan dengan lebih berkesan. Itu adalah memo dan surat rasmi ini adalah rekod kekal dan ianya boleh dirujuk. Dokumen kekal. Memo dan surat rasmi merupakan dokumen kekal yang dapat disimpan dan dirujuk semula jika berlaku sebarang kekeliruan atau sebagai bukti rasmi. Misal kata di sini, apabila berlaku sesuatu yang melibatkan dengan penggunaan memo ataupun surat rasmi ini, mana-mana kaki tangan ataupun sesiapa sahaja boleh mengakses semula kepada memo yang telah lama kerana mereka itu adalah dokumen yang kekal dan tidak akan hilang. Selain itu adalah boleh dirujuk semula. Seperti kita kata tadi, kita boleh rujuk semula jika berlaku sesuatu. Sifat dokumen kekal memo dan surat rasmi membolehkan pihak atasan dan bawahan merujuk semula maklumat yang telah disampaikan, memastikan tiada sebarang penyalahfahaman. Kita boleh kata kat sini, tiada berlaku kesalahfahaman di antara atasan dan bawahan dalam sesuatu organisasi itu kerana surat rasmi dan memo ini dia boleh dirujuk bila-bila masa saja apabila berlakunya kekeliruan di dalam sesebuah organisasi itu. Mari kita pergi ke sebab yang berikutnya adalah memo dan surat rasmi ini mudah diedarkan kepada ramai penerima. Pengedaran yang pantas. Memo dan surat rasmi boleh diedarkan dengan pantas melalui salinan fizikal atau digital. Fizikal seperti tulisan tangan di atas kertas. Digital seperti mesej ataupun surat yang dibuat
di atas talian, seperti contoh email. Salinan fizikal atau digital. Memastikan mesej sampai secara serentak kepada semua kaki tangan. Kita boleh kata bahawa kaki tangan ini takkan ada seorang pun yang terlepas daripada sebarang informasi kerana pengedaran ini adalah pantas. Selain itu, penyebaran serentak, penyampaian memo dan surat rasmi yang sama kepada semua kaki tangan dapat memastikan maklumat dan arahan diketahui oleh seluruh organisasi pada masa yang sama. Yang saya cakap tadi, tak ada siapa yang akan tertinggal sebarang maklumat dan organisasi tersebut boleh mencapai matlamat yang mereka inginkan. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudara Ijmal. Okey. Dengan kesempatan yang diberi pada saya kali ini, saya akan menyambung dan juga meneruskan perbincangan kita berdasarkan slide-slide yang dipaparkan di belakang saya. Okey. Jadi, mengapa memo dan juga surat rasmi ini terbukti keberkesanannya dalam menyampaikan maklumat? Hal ini kerana ianya mempunyai arahan yang berstruktur dan juga berjadual. Okey, kita boleh lihat bahawa memo dan juga surat rasmi ini disusun mengikut keutamaan. Arahan dalam memo dan surat rasmi dapat disusun mengikut keutamaan bagi memudahkan kaki tangan memahami serta melaksanakan tugas dengan teratur tanpa kesalahfahaman. Selain itu, arahan yang berstruktur dan juga berjadual dapat menguruskan masa dengan baik. Format berstruktur dalam memo dan juga surat rasmi membantu dalam kita bagi menguruskan masa dan juga perancangan tugas dengan menetapkan tarikh dan tempoh untuk menyempurnakan arahan bagi apa-apa program ataupun aktiviti yang ingin dijalankan. Seterusnya adalah arahan yang berstruktur dan berjadual ini dapat memastikan pelaksanaannya berkesan. Bagaimana? Kerana arahan yang jelas dan berjadual dalam memo dan juga surat rasmi dapat memastikan tugas dilaksanakan dengan teratur dan mengikut keutamaan yang ditetapkan. Memo dan juga surat rasmi juga dapat mengelakkan komunikasi dua hala yang tidak diperlukan. Bagi yang pertama, kita pergi kepada tiada maklum balas dengan segera. Memo dan surat rasmi tidak memerlukan maklum balas segera daripada penerima dan ianya membolehkan pihak atasan untuk menyampaikan arahan tanpa perlu menunggu sebarang tindakan balas daripada pembaca. Poin yang kedua adalah kita dapat mengurangkan interaksi yang tidak perlu. Penggunaan memo dan juga surat rasmi untuk menyampaikan arahan dapat menjimatkan masa dengan mengurangkan interaksi yang tidak diperlukan antara pihak atasan dan juga pihak bawahan. Bagi poin yang ketiga adalah komunikasi yang berkesan. Ciri-ciri ini menjadikan memo dan juga surat rasmi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan maklumat dari pihak atasan kepada kaki tangan bawahan. Jadi kita pergi kepada kesimpulan dan juga pengakhiran bagi perbincangan kita pada kali ini. Memo dan surat rasmi sangat berkesan sebagai komunikasi atas ke bawah kerana penyampaian yang jelas, formal dan juga teratur. Ia bukan sahaja membantu dalam memastikan arahan diterima dan difahami dengan betul oleh kaki tangan, tetapi juga berfungsi sebagai rekod kekal yang boleh dirujuk semula oleh mana-mana pihak. Dengan pengedaran mudah dan juga struktur yang tersusun, memo dan surat rasmi memudahkan pengurusan maklumat dalam organisasi, menjadikannya alat komunikasi yang penting dan juga efektif bagi memastikan sesuatu organisasi itu berjalan, bagi memastikan perancangan dan juga pentadbiran sesuatu organisasi itu berjalan dengan luncur dan juga sempurna. Sekian itu sahaja topik yang akan kami kupas pada pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.